Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Ahmad dan salam sejahtera kepada sahabat suari. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual bersama kami pada hari ini untuk menjawab persoalan tentang konsep etika dan peradaban. Bagi memerlukan sesi temu bual kita pada hari ini, saya memperkenalkan dulu diri saya, Sharifah Irsalina Rahman binti Said Ismail dari kelas Etika dan Peradaban Seksyen 10G. Saya Sariswet Anabulbah Rajendran dari kelas Etika dan Peradaban Seksyen 10G. Seterusnya saya mempersilakan Encik Ahmad untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Encik Ahmad bin Noh, pensyarah akademik juga merangkap Ketua Jabatan Sastra Ikhtisas Kolej Matrikulasi Pahang. Saya mulakan soalan temu bual dengan soalan yang berkaitan dengan biodata diri dahulu. Bilakah tarikh lahir Encik Ahmad? Saya dilahirkan pada 25 Disember 1971. Ada sekarang berusia 52 tahun. Okey. Encik Ahmad berasal dari mana je? Saya berasal dari Kuantan, Pahang. Dan sekarang menetap di? Masih menetap di Kuantan, Pahang. Okey. Saya serahkan kepada sahabat suari untuk soalan yang seterusnya. Okey, hai Encik. Apa Encik akan lakukan ketika ada masa lapang? Macam hobi Encik. Okey, hobi sebenarnya saya lebih suka menulis. Dan sebab saya pun seorang penulis sambilan lah. Sebab kita ada kerja sepenuh masa, jadi hanya sebagai penulis sambilan, lebih kepada bentuk karya kreatif dan juga karya akademik. Boleh saya tahu sejarah pendidikan Encik? Saya bermula maknanya saya lulusan, saya ambil terus selepas sekolah menengah. Saya lulusan daripada Matap Perguruan Muhammad Khalid, Johor Bahru. Jadi di situ saya dapat diploma perguruan. Kemudian saya menyambung pendidikan di dalam ijazah sarjana muda di Universiti Sains Malaysia USM dalam bidang geografi dan sains politik. Okey, Encik kerja sebagai apa? Sekarang saya bertugas sebagai pensyarah akademik unit pengajian matrikulasi di Kolej Matrikulasi Pahang. Adakah Encik minat dengan pekerjaan sekarang dan kenapa Encik minat dengan menjadi pensyarah? Okey, sekarang kalau nak kata minat tu permulaannya memang tak minat. Tapi bila dah berkecimpung selama 28 tahun ni, maknanya tipulah kalau saya kata saya tak minat kan. 28 tahun bukan masa yang pendek lah, daripada seorang guru biasa di sekolah kemudian sehingga jadi pensyarah di Kolej Matrikulasi lah. Okay, maknanya sebab pada saya bidang pendidikan ni kenapa saya minat, sebab bidang pendidikan ni dia luas. Satu lagi kita dapat berbakti kepada pelajar lah. Kalau kita perhatikan kalau di Kolej Matrikulasi itu saya dapat berbakti pada pelajar untuk memberi ilmu kepada pelajar untuk mereka sambung ke peringkat ijazah sarjana muda. Selain kerja sekarang, apakah kerja lain yang Encik minat dan mengapa? Okey, sebenarnya sebagaimana saya nyatakan hobi saya tadi, maknanya kalau saya tak jadi pendidik, saya rasa mungkin saya jadi penulis lah. Okey, saya jadi penulis. Maknanya kalau tak jadi pendidik tu mungkin ruang waktu tu lebih luas untuk saya menulis. Mungkin semakin banyak buku boleh ditulis lah. Tapi sebab sekarang ni menjadi seorang pensyarah, masa tu agak terhad. Jadi sambil-sambil sahaja. Okay.
Cik, terima kasih. Sekarang kita proceed dengan bahagian B. Dan dalam bahagian ini ada lagi 10 soalan. So yang mula-mula 5 soalan saya akan bincangkan dan lagi 5 soalan Irsa akan sambung. Okay, so yang soalan pertama, bagaimana pemahaman Encik tentang nilai-nilai etika dalam konteks peradaban moden dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memandu keputusan moral? Okey, sebagaimana kita sedia maklum, sebenarnya etika ni kan, kalau nilai etika ni kita boleh kaitkan etika atau adab seseorang dalam kehidupan seharian dia. Okey, kalau kita tengok dalam peradaban moden, etika dan adab ni sebenarnya dia bukan hanya, kalau kita perhatikan, bukan hanya untuk orang zaman dulu. Dia sesuai dengan semua zaman. Hanya kalau kita perhatikan dalam konteks peradaban moden tu dia banyak cabaran lah. Sebab banyak cabaran, sebab zaman dia berubah. Okay, zaman berubah tapi adab tetap adab, sikap yang baik tetap sikap yang baik. Takkan zaman moden kita nak berubah kepada sikap yang tak baik kan? Maknanya zaman tu dia tetap berubah tapi sikap kita dari sudut kalau kita cakap nilai murni tu dia tetap kena ada walaupun zaman kita pada zaman yang moden. Maknanya kita tak boleh nak kesampingkan lah. Maknanya walaupun kita kata peradaban moden tapi dari segi etika, akhlak kita agak rendah. Jadi benda tu macam tak seiring, dia tak seimbang dalam kehidupan tamadun manusia lah. Itu dari segi pendapat saya lah. Baik Encik, seterusnya, apakah peranan etika dalam menangani isu kontroversial dalam masyarakat dan bagaimana Encik akan menangani konflik nilai yang mungkin muncul? Dalam kehidupan kita sebenarnya, kehidupan seharian kita, terutama dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kalau kita perhatikan etika ni sangat penting sebab kalau kita perhatikan zaman sekarang ni memang banyak kontroversi berkaitan dengan etika. Ya, tambahan kita hidup dalam dunia moden tanpa sempadan. Okey, maknanya kadang-kadang kalau kita perhatikan etika tu boleh dilihat dengan tulisan yang kita paparkan pada medsos contohnya. Kan? Maknanya dengan tulisan tu saja kadang-kadang mencerminkan etika kita, sikap kita, adab kita kepada orang lain. Maknanya sekarang ni bagi mengelakkan isu-isu kontroversi ni, sebagaimana kalau kita perhatikan orang dulu dari segi adabnya bagus, maknanya generasi sekarang pun adabnya kena bagus. Komunikasinya pun kena bagus. Sebab kalau kita belajar komunikasi, kalau kita belajar pengucapan awam, kita ada etika kita tersendiri. Biasa bila kita bercakap, sebagaimana kita bercakap tadi kan, kita bermulakan dengan memberi salam. Itu etika. Kita tak boleh jumpa saya pun tak kenal Sawiswari kan. Saya tak kenal Sawiswari. Kalau Sharifah Isa Lina saya ingatlah sebab dia student saya dulu. Okey, maknanya kita walau macam mana pun komunikasi kita penting. Kan? Untuk mengelakkan isu-isu kontroversi. Tak adalah. Contohnya macam saya ni generasi lama menganggap bahawa generasi muda sebagaimana Sharifah dengan Sawiswari kurang dari segi etika. Bila jumpa dengan orang yang lebih senior tak nak bagi salam. Okey, sebagaimana kita tadi cantik, kita dah bagi salam, maka kalau kita perhatikan etika ni kena berjalan seiring dengan kehidupan kita. Supaya tidak menimbulkan isu kontroversi. Hanya kadang-kadang kalau kita perhatikan bila kita menggunakan media sosial, medsos, kadang-kadang etika ni, sikap dan adab ni kadang-kadang kita terlupa. Sebab kadang-kadang ketika itu kita perasan bahawa mungkin kita menggunakan akaun kita bukan nama penuh kita. Jadi orang tak kenal kita. Sebab itu kita kena ada integriti sebenarnya. Dari sudut tu kita kena ada integriti. Contohnya Sawiswari guna contohnya guna apa Sawiswari dah akaun medsos contohnya Wari contohnya kan.
Maknanya orang tak kenal kan, orang tak kenal wari mana kan, betul? Jadi kita boleh tulis apa saja dalam tu, sedangkan orang tak kenal kita. Jadi sebab itu kita perlu ada integriti kita tentang etika ni, supaya dia tak boleh mencetuskan kontroversi. Kalau kita perhatikan zaman sekarang kan, setiap hari ada kontroversi berkaitan dengan media sosial ni. Terutama dia sekarang bukan cerita anak muda. Kadang-kadang anak-anak tua pun ramai juga yang bermasalah kan. Anak-anak tua pun ramai juga bermasalah dari segi etika ni. Kadang-kadang bukan zaman tu yang salah. Sebenarnya kita yang salah sebab kita tak mengambil berat tentang etika kita ni. Okey, itu untuk yang kedua lah. Ya, maknanya kalau kesan dia, kalau saya boleh ceritakan kesan dia sangat besar lah sebenarnya. Dari segi kalau orang perhatikan dari segi keseluruhan, sebab adab ni dia mencerminkan kalau kita bangsa Malaysia, orang akan kata adab bangsa Malaysia begini. Okey? Kalau kita cakap dengan orang luar, adab orang luar macam ni. Jadi kalau kita buat sesuatu dari segi adab, terutama bila berkaitan dalam media sosial, dia boleh mencemarkan bukan sahaja imej diri kita, tetapi juga imej agama, bangsa dan negara kita. Okey, itu untuk soalan kedua. Soalan ketiga, bagaimana pandangan Encik terhadap isu kebebasan individu versus tanggungjawab kolektif dalam sebuah masyarakat? Ini sebenarnya dia berkait dengan perlembagaan kita ni ada kebebasan bersuara, salah satunya lah. Ya, kebebasan bersuara dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kadang-kadang rakyat sekarang yang terbuka kepada macam-macam info dalam internet nak bebas bercakap. Sebab dia tahu dalam Perlembagaan Persekutuan dia menyatakan kebebasan bersuara, tapi dia terlupa sebenarnya. Kadang-kadang dia baca tajuk saja dalam Perlembagaan Persekutuan tu, dia baca tajuk. Tajuk dia memang kebebasan bersuara. Tapi hakikat sebenarnya kebebasan bersuara itu tertakluk kepada perkara selagi kita tidak menyentuh perkara-perkara tertentu. Contohnya dari sudut akta komunikasi. Ya, kita ada undang-undang kita juga berkaitan dengan akta hasutan. Kan kalau negara kita yang negara masyarakat majmuk ni, kita tak boleh cakap perkara-perkara yang menyentuh tentang resis atau perkauman. Kita tak boleh sentuh perkara-perkara berkaitan dengan kebudayaan. Kita tak puas hati dengan kebudayaan kaum lain, lalu tu kita cakap dalam media sosial secara terbuka. Okey, dan juga kita tak boleh sentuh tentang agama. Okey? Kalau kita perhatikan zaman sekarang ni ada, kalau kita cakap rumusannya, kita tak boleh kritik atau sentuh tentang 3R. Kan? Race, yang tadi saya cakap tadi kan, race, agama dan juga raja, royal. Betul kan? 3R tu. Yang itu kita tak boleh. Memang kita bebas nak bercakap. Tapi kita, selagi kita tak sentuh perkara-perkara yang sensitif, tak ada masalah. Kita boleh cakap. Okey? Tetapi kalau yang berkaitan dengan 3R tadi, kemungkinan kita terus dibawa dalam kes mahkamah lah. Okey, itu berkaitan dengan kebebasan individu, ada batasnya sebenarnya. Okey. Sekarang soalan keempat, apakah ada konsep etika tertentu yang dapat diaplikasikan dalam era digital dan teknologi informasi saat ini, terutama terkait privasi dan keamanan data? Ini berkaitan dengan privacy data kan, antaranya kan. Antara diperkatakan zaman kita sekarang ni memanglah macam-macam kan. Dia ambil maklumat kita, lepas tu kita tak tahu macam mana maklumat kita ni boleh tersebar. Sebab itu kalau kita perhatikan, sebab itu kadang-kadang kita tak boleh nak katakan satu organisasi tersebut mampu menjaga data peribadi kita dengan sebaik mungkin, sebagaimana sebenarnya mereka memang tidak membenarkan mereka untuk berkongsi data pihak lain. Okey, sebab itu kalau kita perhatikan zaman sekarang ni, integriti itu penting. Etika berkaitan dengan integriti itu sebenarnya. Memang tak boleh nak kongsi
maklumat apa sahaja dengan pihak yang kedua, ketiga atau seterusnya. Contohnya kalau kita berada di universiti kan, universiti tahu semua maklumat kita, betul kan? Universiti tempat kamu belajar pasti tahu maklumat peribadi kamu. Sebab ketika kamu mendaftar, universiti telah mendapatkan segala maklumat peribadi. Okey, tapi universiti tidak sewenang-wenangnya untuk berkongsi dengan orang lain dari segi data tu. Sebab dia ada integriti, dia ada peraturan. Begitu juga kalau kita bahas institusi lain. Okey, faham ya? Okey, maknanya etika dari sudut integriti itu yang paling penting. Okey, seterusnya. Seterusnya, menurut Encik, apakah ada hubungan antara kemajuan peradaban dan tingkat moralitas dalam suatu masyarakat? Okey, ini saya tengok, saya bagi contoh satu lah. Kalau kita perhatikan negara kita ni pernah mengamalkan ataupun kita ada pernah terdengar bahawa bangsa, contoh sebagai contoh, bangsa membaca adalah bangsa yang berjaya. Okey, maksudnya kalau kita perhatikan dari sudut moralnya, okey, etika, adab atau sikap sesuatu bangsa yang suka membaca menunjukkan bahawa bangsa itu berjaya. Ini biasanya kita rujuk kepada negara Jepun. Kalau kita nak bandingkan negara Jepun ni bagaimana dari sudut kemajuan mereka dengan moral mereka, dengan etika mereka, dari sudut membaca ni nak bandingkan dengan masyarakat di Malaysia ni, memang kita memang jauh ketinggalan lah. Okey, mereka sekurang-kurangnya kalau pernah baca artikel tu, sehari sebuah buku. Okey, maknanya kalau kita mungkin 3 hari atau 4 hari baru habis sebuah buku. Okey, jadi maknanya dari sudut moralnya, kalau kita perhatikan, walaupun negara dia maju pun, tapi amalan mereka tetap sama. Okey, maknanya moral, etika mereka tetap sama. Maknanya dia seiring. Dia tak berubah walaupun negara dia maju macam mana pun dia, sebab dia etika tu penting. Sebab tu katakan sikap dia tu yang akhirnya mencerminkan bangsa dia bagaimana. Ya, kita cerita berkaitan dengan etika, berkaitan dengan sikap dan adab ni, dia begitu, maknanya dia nak maju, dia banyak membaca. Macam kamu berdua lah kan, sebagai student kan, nak tak nak kita kena membaca. Okey, itu saya berkaitan nombor 5. Okey, terima kasih Encik. Selepas ini Irsa akan sambung. Baik, saya teruskan dengan soalan seterusnya. Bagaimana Encik melihat peran agama dalam membentuk nilai-nilai etika dan kontribusinya terhadap peradaban manusia? Okey, kaitan dengan agama dengan peradaban manusia ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau kita tengok rukun negara kita pun sebenarnya yang pertama, prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya kita mementingkan agama sebenarnya. Dalam negara kita tak kira lah kita ni dalam negara kita, sebab dia dalam kepercayaan kepada Tuhan, maksudnya bila dinyatakan kepercayaan kepada Tuhan, makna kehidupan beragama lah, tak kira lah agama apa sekalipun. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan sebagainya. Okey. Dan agama itu sendiri, tak ada agama yang menyatakan bahawa yang mengajar penganutnya untuk mengamalkan nilai-nilai yang tidak elok. Semua agama mengajar penganutnya mengamalkan nilai-nilai murni, patuh kepada peraturan. Maknanya sebab peraturan dalam agama ni bukan ikut selera kita, agama yang dah tentukan. Ya, agama yang dah tentukan peraturan tu. Jadi suka tak suka kita kena ikut. Jadi kalau kita perhatikan, memanglah agama tu agama ni akan mainkan peranan yang besar dalam kehidupan, terutama dalam masyarakat moden ini. Walaupun cabarannya memang hebatlah. Sebab zaman moden sekarang, sebagaimana kita di awal tadi, etika
adab sikap generasi sekarang dan akan datang, dia tak akan sama dengan sikap generasi yang dulu. Dia lebih advance mungkin kan? Lebih apa, dia nak sesuatu yang kadang dia fikir dari sudut logik akal dia. Ya, logik akal dia. Okey, itu dari sudut agama. Sebab benda tu penting. Sebab itu, kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya kita yang diamalkan oleh agama tu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Okey? Okey, seterusnya. Saya teruskan dengan soalan ketujuh, iaitu apakah ada prinsip etika universal yang seharusnya menjadi dasar bagi semua peradaban atau sejauh mana nilai-nilai etika ni dapat bervariasi? Ini kalau nak jawab secara keseluruhan kalau kita tengok kehidupan dalam dunia ni memang kadang-kadang berkaitan dengan etika ni kadang-kadang bila kita nak tengok perkara tu kadang-kadang secara asasnya ada. Tapi kadang-kadang dari segi pelaksanaan tu kita bimbang, kadang-kadang kita keliru. Maksud saya di sini adalah contohnya kalau kita tengok dalam kehidupan dunia kita sekarang. Ya, dalam dunia kita sekarang kita ada PBB, apa, Bangsa-Bangsa Bersatu, betul Betul? Maknanya jika apa-apa berlaku dalam dunia, contohnya perkara-perkara berkaitan dengan kemanusiaan, contohnya perkara berkaitan dengan peperangan, kebuluran, bencana alam, biasanya PBB akan highlightkan benda tu untuk negara segi etikanya kan, kalau kita perhatikan universal secara sejagat, secara keseluruhan dalam dunia. Maknanya semua manusia bersama-sama membantu antara satu sama lain. Hanya kadang-kadang bila perkara-perkara tertentu kadang-kadang kita keliru jugalah. Bila ada kadang-kadang kita tak mampu pun. Contohnya ada perkara-perkara tertentu dalam dunia ni kita tak mampu nak buat sesuatu. Contohnya macam Palestin contohnya. Kita tak mampu. Susah sikit kita nak cakap benda tu. Sedangkan ada keganasan di situ tapi kita susah nak cakap. Maknanya mungkin ada negara-negara lain juga yang yang terlibat dengan benda perkara-perkara yang berkaitan. Sebab kadang-kadang benda macam ni secara universalnya ada. Tapi kadang-kadang dari segi pelaksanaannya tu kadang-kadang mengelirukan kita. Walaupun hakikat sebenarnya etika tu memang dari sudut macam saya cakap tadi kemanusiaan, bila ada peperangan kita hulurkan sumbangan makanan, sumbangan ubat-ubatan begitu. Okey, maknanya ada. Tapi kadang-kadang ada perkara-perkara tertentu kita agak kelirulah dari segi pelaksanaannya, mengapa ada macam double standard dan sebagainya lah kalau kita perhatikan. Okey, seterusnya. Dalam konteks globalisasi, bagaimana kita dapat membangun kesefahaman etika lintas budaya untuk mencapai harmoni antara peradaban? Okey, harmoni. Kita tengok skala negara kita lah. Bila cerita harmoni tu kita tengok negara kita lah. Dalam kehidupan negara kita sebagaimana yang tadilah saya nyatakan dalam rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, kita mengamalkan nilai-nilai murni. Kita sebagai warga negara, maknanya semua warga negara perlu terima apa sahaja yang telah ditentukan. Contohnya kita ada Perlembagaan Persekutuan, kita kena terima. Kita ada apa? Kita ada rukun negara, prinsip rukun negara, kita kena terima. Sebab kita ada peristiwa hitam dulu dan dinyatakan bahawa sebab itu pentingnya rukun negara, sebab itu rukun negara itu bermula kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Mana perlembagaan kena terima adalah agama persekutuan, tetapi agama lain masih boleh diamalkan secara bebas. Tak bolehlah nak kata agama lain mana boleh dianuti dalam negara Malaysia. Tak boleh cakap macam tu. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Okey, makna dari segi jadi bila kita cerita bab agama ni tak adalah orang-orang yang ada yang kata ekstrim agama. Terlampau ekstrim berkaitan dengan agama. Tak kira lah agama apa sekalipun. Tak boleh lah.
Sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Kita kena terima. Kaum India mungkin dengan agama Hindunya, kaum Cina mungkin dengan agama Budanya, kaum Melayu mungkin dengan agama Islamnya, dan kita banyak agama, kaum Sikh dengan agama Sikhnya, dan juga kita ada kaum Cina dan India yang ada juga menganut agama Kristian. Jadi kita kena terima. Kalau kita perhatikan, kalau Sabah Sarawak lagilah agak apa kan, agak apa, universal, maksudnya lagi banyak kaum, lagi banyak etnik. Okey, maknanya kena wujudnya kesederhanaan dari sudut etika. Maknanya sikap, adab, sederhana. Jangan terlampau ekstrim sangat dalam kalau kita cakap dalam agama, itu yang kita katakan bila ekstrim sangat itu dia timbul jadi resis, terlampau ekstrim. Okey. Kemudian kita kena ingat juga kalau kehidupan bernegara kita, sebab itu kadang-kadang kalau kita nak nampak harmoni dalam negara kita, pentingnya perpaduan kan. Sebab itu kalau saya pernah cakap dalam baru ni, saya ada bagi talk di Kolej Matrikulasi Pahang, saya bagi tahu nyawa Malaysia ni sebenarnya pada tahap perpaduan tersebut tinggi, maka nyawa Malaysia ni mungkin panjang. Tapi kalau tahap perpaduannya rendah, mungkin nyawa Malaysia ni pendek kot. Okey, itu sebuah perbandingan analoginya. Okey, itu untuk soalan 8. Seterusnya. Baik, soalan yang ke-9. Bagaimana Encik melihat dampak teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan bioetika terhadap etika dan peradaban manusia? Ini kita kaitkan dengan teknologi moden kan, penggunaan IT kita. Okey, bagaimana tadi saya sentuh berkaitan dengan bila medsos kita memainkan peranan yang besar. Sekarang dunia semakin moden ni, bila teknologi maklumat tu main peranan yang besar dalam kehidupan tu, dia menjadi cabaran yang besar kepada manusia lah. Ya, hanya dalam kehidupan kita sebagaimana awal tadi juga, dia soalan ni dia hampir sama je juga dari segi apa dia punya tu. Hanya perlu ada peraturan yang mengawal. Okey, ada peraturan yang mengawal. Kalau tak ada peraturan mengawal, memang susah lah. Semua orang akan anggap dia betul. Okey, maknanya semua orang beranggap bahawa dia boleh cakap apa saja dalam media sosial. Ya, sedangkan hakikat sebenarnya benda tu kadang-kadang ada yang tak betul, sebagaimana saya nyatakan berkaitan dengan 3R tadi. Itu yang jelaslah. Rakyat Malaysia kena tahulah 3R tu, kalau tak tahu susahlah. Maknanya itu kita kena tahu. Maknanya kita tak boleh sebut, tak boleh kritik perkara-perkara tersebut. Ya, maknanya perlu ada peraturan. Dan bila ada peraturan, kena ikutlah peraturan. Barulah kita ni mempunyai sikap atau adab yang terbaik. Betul? Dulu dekat kolej pun, Isalina pun ada undang-undang kan dekat Matrik Pahang. Ada. Sarvis Wari dari Matrik juga ke? Bukan Encik, dari STPM. Oh, STPM sekolah pun ada undang-undang kan? Ada. Sama je. Tapi kalau ada undang-undang kita tak patuhi, maknanya undang-undang tu, sebab undang-undang ni sekadar perkara yang ditulis. Kalau kita tak patuhi, contohnya datang lambat ke kelas, kan? Maknanya yang simple, jumpa dengan lecturer, dari segi adabnya kita bagi salam hormat, betul? Mana kalau yang tu pun kita tak mampu nak buat, takkan kita nak cerita etika yang lebih besar kan? Dia bagi salam kena ikut zaman ke? Tak kan? Walaupun zaman dah berubah. Peraturan yang dibukukan saja. Kita kena patuhi. Kalau bawa kereta, jangan lebih daripada 110 km sejam di highway. Ikutlah. Kan? Janganlah kita membantah. Kalau tak kena saman, mujurlah. Tapi kalau kena saman, kita tak boleh nak salahkan pihak penguat kuasa. Sebab itu peraturan yang telah ditetapkan dalam negara kita. Okey, seterusnya. Baik, soalan yang terakhir.
Apakah Encik percaya bahawa etika dapat diajarkan atau apakah lebih bersifat intrinsik dan berkembang secara alami dalam setiap diri individu? Okey, berkaitan dengan ilmu perlu diajar atau tidak kan? Betul? Okey. Pada pendapat saya secara peribadi, proses pembelajaran tu penting. Sebab kita boleh menunjukkan, kita boleh menerangkan secara teori dan juga kita boleh menerangkan secara praktikal. Berdasarkan contoh-contoh dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita nak belajar mesti berguru. Mungkin zaman akan datang 5 tahun atau 10 tahun akan datang, pelajar yang nak ambil ijazah mungkin dia tak perlu masuk universiti lagi. Kan? Mungkin boleh berlaku, zaman berubah. Tak adalah macam saya atau macam kamu semua yang terpaksa masuk ke kampus untuk belajar. Mungkin semua belajar melalui online aja. Mungkin daftar secara online, belajar secara online. Tetapi belajar secara online pun dia tetap kena ada pengajarnya atau kita cakap kalau sekolah cikgunya, kalau di universiti pensyarahnya. Okey? Dan semua proses pembelajaran ni sebab apa? Kalau kita sebenarnya kadang-kadang kalau kita cakap, kita boleh juga belajar berdasarkan pengalaman. Ya, tapi pengalaman tu kadang-kadang dia tak lengkap. Ya, dalam perkara-perkara yang kita kita terlibat saja kita pernah, yang kita lalui saja yang kita tahu. Tapi perkara yang kita tidak lalui kita tak tahu. Sebab itu kadang-kadang teorinya kena belajar. Yang sama macam subjek lain juga, teorinya kita kena belajar dan kita kena praktikkan. Sebab itu segala ilmu kita kena amalkan. Dulu kan kat sekolah belajar kan civic kan, dari sekolah rendah belajar civic dan kewarganegaraan. Walaupun mata pelajaran tu orang kata tak popular di kalangan pelajar, tapi dia ditunjuk penting adab dalam kehidupan kita. Sebab itu subjek tu ada. Okay? Dan sehingga sekarang pun kamu belajar di universiti tentang etika. Okay, menunjukkan bahawa benda ni penting. Kalau kita cakap benda ni soft skill kan? Soft skill. Kemahiran insaniah. Kalau kat rumah memang mak ayah tak ajar secara formal. Tapi kadang-kadang mak ayah kata okey berjalan pergi keluar dengan kawan-kawan, hati-hati dia kata. Lepas tu jangan balik lambat sangat. Kan? Mak akan pesan macam tu sebab dia tahu kalau mak ayah dulu pun dah cakap macam tu, kalau mak ayah sekarang mungkin ada lagi lah yang masih bercakap begitu. Tapi mak ayah akan datang tak pastilah dia mampu bercakap macam tu atau tidak pada anak dia. Tapi sepatutnya benda tu tak berubah. Kena cakap juga. Ya, nak keluar kena. Maknanya untuk mengingatkan dia dari sudut keselamatan. Sebab kita kita kena perhatikan bahawa etika ni perlu diamalkan. Kalau tak amalkan macam undang-undang tadilah. Undang-undang kita tak patuhi, tak adalah, habislah. Ibarat kosong. Dari segi adab, kalau kita cerita adab kaum lagi macam-macam kan. Kaum India mungkin adabnya, betul kan Safi Suwari? Kaum India mungkin ada adab-adab tertentu kan. Kan? Contohnya kan? Ya. Betul tak? Ada tak? Dia tak mungkin tak sama dengan maknanya kaum Cina pun ada adabnya. Kalau bangsa Malaysia ni suka bergaduh, orang nampak bergaduhlah. Kalau bangsa Malaysia ni suka membantu orang. Datang saja derma dekat Malaysia ni semua nak bagi sumbangan. Contohnya lah, contohnya. Maknanya menunjukkan bangsa Malaysia ni prihatin. Maknanya sikap tu menunjukkan bangsa kita. Okey, saya rasa itu saja untuk yang ke-10. Okey, dengan terjawabnya 10 persoalan tadi, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini. Saya selaku wakil dari ahli kumpulan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad bin Noor atas kesudian Encik untuk bersama dengan sesi temu bual kita pada hari ini. Semoga kita boleh bersua lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Terima
kasih. Okey, terima kasih semua. Okey, semoga maju jaya dalam bidang akademik dan juga etika. Okey, itu saja. Okey, boleh saya minta diri dulu ya? Boleh Okey, sir. terima kasih. Terima kasih. Okey, Terima terima kasih. kasih Bye. sir. Okey. Ya, Assalamualaikum.